Jom belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah. InsyaAllah Ustazah doakan kita sama-sama sihat ya. Jadi Ustazah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anak-anak murid Ustazah semuanya masih lagi sudi menonton video Ustazah Ira, dan insyaAllah pada hari ini kita akan lihat mata pelajaran pendidikan Islam bidang adab untuk anak-anak murid tahun 5. Ustazah akan sambung adab jual beli bahagian yang kedua. Jadi anak-anak murid Ustazah harap bersedia ya. Baiklah. Macam biasa mesti ada buku teks ya, bersedia dengan muka surat 169. Okey. Jadi kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami gedung hazanahmu. Wahai Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Baik, kita teruskan. Apa objektif yang kita nak belajar hari ni? Okey, kalau bahagian yang pertama, Ustazah dah ajar apakah yang dimaksudkan dengan jual beli. Dan Ustazah juga telah ajar hukum berjual beli, adab penjual dan juga adab pembeli. Jadi pada hari ini, apa yang Ustazah nak ialah kita lihat objektif yang pertama. Anak-anak murid Ustazah semua boleh menyebut contoh adab Rasulullah SAW dalam berjual beli. Baik, yang kedua, dapat menjelaskan kepentingan beradab ketika berjual beli dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan adab-adab ketika berjual beli. Baik, kita masuk pelajaran kita. Kita lihat apakah contoh adab Rasulullah yang boleh kita jadikan tauladan ya. Baik. Sebagaimana yang kita pernah belajar ya, Rasulullah pernah berniaga, pernah berurusan jual beli ketika baginda mengikut siapa? Bapa saudaranya berniaga di Syam. Dan baginda sendiri pernah memperniagakan barang-barang siapa? Siti Khadijah ya. Baik. Dan sehinggalah Rasulullah pernah menerima gelaran Al-Amin ya. Baik, kita lihat apakah adab yang telah Rasulullah amalkan. Yang pertama, bertolak ansur. Okay? Kita lihat Rasulullah memberitahu bahawa Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Ni ya, Allah sangat memberi rahmat kepada orang-orang yang bertolak ansur dalam berjual beli, sama ada penjualnya, pembelinya ataupun orang yang menuntut hutang. Tahu orang yang menuntut hutang? Orang yang memberi hutang. Ya, kalau lah adik-adik ada memberi hutang pada rakan-rakan, tuntutlah hutang tersebut. Takut ada yang lupa kan. Baik. Jadi sifat tolak ansur ni kena adalah dalam diri kita sebagai penjual ataupun pembeli. Kerana Rasulullah ketika menjalankan perniagaan sangat bertolak ansur kepada pembelinya. Ya. Baik, apa contoh bertolak ansur ni? Contohnya, kalau kita seorang penjual, ada pelanggan kita meminta diskaun pada harga yang kita telah tetapkan. Jadi kita bertolak ansur lah kan. Kita beri harga yang dia mahu. Maksudnya yang boleh kita jual dan menepati harga standard kita lah kan. Baik. Seterusnya kita lihat jujur dan amanah. Rasulullah dalam menjalankan perniagaan jujur ya, mengamalkan sifat jujur dan amanah. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, baginda telah mendapat gelaran Al-Amin. Al-Amin maksudnya amanah kan. Jadi kita juga hendaklah menjalankan proses jual beli dalam keadaan jujur dan amanah. Apa maksud jujur? Tidak berlaku penipuan ya. Baik, sebagaimana yang saya ceritakan minggu lepas, apa dia adab pembeli? Tidak boleh menipu kan.
adab pembeli, adab penjual tidak boleh menipu kan. Baik. Kita lihat apa pesan Rasulullah kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapat keberkatan hidup. Ya. Kita pun kalau membeli kena jujurlah kan. Kalau kita ambil barang di pasar raya, sebanyak mana yang kita ambil, banyak itulah kita bayar. Ya. Jangan kita sorok pula. Ambil satu, sorok dalam poket. Tak bayar. Maksudnya kita tak jujur dalam berjual beli. Ya. Itu kejujuran sebagai pembeli. Kalau kejujuran sebagai penjual, tidak berlaku tipuan. Ya. Tidak berlaku penipuan timbangan. Tidak berlaku penipuan harga. Tidak berlaku penipuan dari segi barang. Semua sekali lah. Baik. Itu maksud kejujuran. Seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Kita baca. Kisah seorang lelaki menuntut hutang kepada para sahabat. Rasulullah memerintahkan, berikanlah unta yang lebih baik itu kepada si penuntut hutang itu. Ini maksudnya menuntut hak. Kalaulah kita memberikan hutang kepada orang lain, jadi kita tuntut hak kita. Mungkin orang tu lupa nak bayar kan. Ini kisahnya seorang lelaki. Dia tuntut hutang dia kepada sahabat. Ya? Jadi sahabat kata, kami ada unta yang gemuk-gemuk nak bayar. Sedangkan lelaki tersebut memberikan hutang yang biasa-biasa. Memberikan unta yang biasa-biasa. Jadi Rasulullah kata, berikanlah unta yang gemuk tu. Berikanlah unta yang baik tu. Bermakna dekat sini orang yang berhutang, berilah apa yang elok. Maksudnya kalaulah si penghutang memberikan sesuatu yang orang kata biasa, kita beri yang lebih baik, tak apa. Bermakna yang lebih tu adalah sedekah. Kan? Ini yang digalakkan dalam Islam lah, yang Rasulullah pesan kepada kita. Ya. Jangan kita tak bayar hutang. Ya. Biar kita bagi yang lebih baik. Jangan kita bagi yang tak baik. Kan? Contohnya, kita hutang pada dia RM50. Kita ada RM55. Tak apalah, kita bagilah RM55 tu. Contoh kan. Jadi yang lebih tu dikira sedekah. Kan? Baik. Seterusnya, apakah kepentingan beradab ketika berjual beli? Kepentingan ni Ustazah dah ajar itu, ada adab penjual, ada adab pembeli. Kalau kita amalkan, ada adabnya, ada kepentingan dia, ada kesan baik dia. Okay, apakah dia? Baik, dari segi individu, kita mendapat pahala dan keredaan Allah. Ya, kita sebagai pembeli akan dapat keredaan. Maksudnya kalau kita jujur, kita amanah, kita melayan pelanggan dengan baik, dengan mesra, dengan peramah, okay, kita sebagai penjual akan mendapat keredaan Allah, dan sebagai pembeli juga kita tidak menipu, kita juga mendapat keredaan Allah. Ya, pembeli dan penjual berpuas hati dan bergembira. Macam kita lah. Ya, rasa seronok, kita dah bayar dengan harga yang secukupnya, baik kita akan rasa gembira. Dan keberkatan hidup terpelihara. Ya. Jadi kedua-duanya, individu penjual dan juga pembeli akan mendapat keberkatan hidup. Tidak ada saling tipu menipu. Jadi sama-sama Allah sukalah, Allah sayanglah sebab kita buat benda yang baik kan. Baik, seterusnya kesan kepada masyarakat. Imej Islam akan terjaga ya apabila individu-individu ini telah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Islam, ada adab ketika berjual belinya, jadi masyarakat akan terjagalah. Jadi imej Islam itu akan terpelihara. Jadi orang memandang bahawa Islam mengamalkan konsep jual belinya yang baik, yang mesra, yang beradab. Okay? Jadi Islam akan terjaga. Hidup aman, damai dan sejahtera. Jadi masyarakat Islam akan aman, sejahtera. Tidak ada pergaduhan kan? Sebab sama-sama dah puas hati. Jadi menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Jadi tidak adalah pergaduhan. Okay, apa kesan kepada negara? Negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, menjaga kestabilan ekonomi negara, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Ya. Apabila individu dah berpuas hati, dah hidup dalam keberkatan, hidup dalam kesenangan, kebahagiaan, jadi masyarakat pun akan bahagia juga. Ya. Bila masyarakat bahagia, bermakna negara juga akan bahagia. Kan? Negara juga akan harmoni, bermakna ekonomi negara akan bertambah baik dan masyarakat luar akan memandang negara yang apa? Yang kukuh ekonominya, yang sejahtera penduduknya. Jadi itulah yang kita hendakkan dan itulah yang Islam mahukan. Baik, kita lihat
Apa dia adab-adab ketika berjual beli? Kalau tadi Ustazah pun telah jelaskan apa dia adab penjual, apa dia adab pembeli kan sebelum ni. Dan tadi pun Ustazah telah jelaskan apa dia adab yang telah Rasulullah amalkan dan kepentingannya. Jadi kita lihat apa dia adab ketika kita berjual beli. Baik. Penjual. Hendaklah sabar dan mesra melayan pelanggan. Baik. Ketika berjual beli, penjual dan juga pembeli, ini khusus kepada penjual, hendaklah mesra dan sabar melayan pelanggan. Menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Ini penjual lah ya, ketika berada di kantin ataupun di kedai makan ya. Jadi penjual hendaklah menyediakan makanan yang halal ya, bersih dan juga berkhasiat. Sebagai penjual ya di kantin, maksudnya hendaklah menyediakan makanan yang bersih ya, dan di mana-mana pun di kedai hendaklah menyediakan makanan yang halal, bersih dan juga berkhasiat. Itu bagi penjual. Bagaimana pembeli? Kamu kalau di kantin hendaklah beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati ya. Jadi kamu di kantin jangan berebutlah. Kena berhati-hati, jangan bertolak-tolak. Kalau bertolak, kalau jatuh, dah makanan rugi, kamu pun akan rugi. Dan murid-murid lain pun akan jadi susah kan. Jadi yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Contohnya kamu di kedai ataupun di kantin, kamu memilih terlalu lama. Orang di belakang berderet-deret. Jadi kamu kena tengoklah. Kalau kamu seorang saja pelanggan, tak apa, kamu pilih lama mana pun. Tapi kalau ramai di belakang, jadi beri peluang pada orang lain. Jangan beri mereka masa menunggu yang lama kan. Baik. Itu kalau di kedai ataupun di kantin, di kedai makan ya. Baik, kita lihat kalau di pasar. Ya. Pernah pergi pasar tak? Baik, penjual jujur dan tidak menipu timbangan. Ini Ustazah dah jelaskan. Okay. Jadi penjual kalau di pasar ya, yang menjual ikan, menjual daging ya, jangan tipu timbangan dan tidak mengambil untung keterlaluan. Jangan ambil untung banyaklah ya, sehingga menimbulkan riba kan, tak boleh, haram. Baik, pembeli memberikan laluan ketika selesai ya. Kalau kita beratur di musim PKP ni, jadi kita cepat-cepat. Lepas kita beli, kita beri laluan pada orang belakang. Jangan kita tunggu lama sangat ya. Jadi mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Ini hak kita. Kita hendaklah mencari barang yang baik dan juga halal. Kalau di situ tidak ada barang yang kita nak, jadi kita pun pergi ke tempat lain. Ya, Ustazah dah jelaskan minggu lepas. Di kedai barangan harian. Okey. Di kedai barangan harian ni contohnya pasar raya, kedai runcit kan. Tidak monopoli barangan tertentu untuk mengauk keuntungan. Ini penjual. Ustazah dah jelaskan ya, apa maksud monopoli? Ambil barang banyak-banyak, jual ketika harga yang tinggi. Ketika orang lain tidak ada barang tersebut, kita seorang saja yang menjual. Dan kita mengambil keuntungan yang banyak, tak boleh. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Yang ini penting. Kalau penjual, hendaklah meletakkan tanda harga. Dan susun ikut kategori. Contohnya pasar raya kan. Kalau makanan-makanan. Kalau alat tulis. Ya. Kalau kamu ada kedai, kamu susun macam tu juga kan. Ini memudahkan siapa? Memudahkan pembeli kan. Baik. Pembeli pula tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Ya, kalau ada barangan kita lihat untuk pameran jangan kita ambil, jangan kita rosakkan, jangan kita jatuhkan. Ya. Menghormati penjual dan pembeli lain. Ini pentinglah, kita kena hormat penjual dan juga pembeli yang lain ya. Jadi sampai di situ saja Ustazah nak kamu buat kerja ya. Tulis 3 kepentingan mengamalkan adab jual beli. Jadi kamu lihat dalam buku teks kamu ada 3 kesan, 3 kepentingan. Kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat dan kesan terhadap negara. Jadi kamu tulis dalam ruangan kosong ni ya. Baik. Jadi sekian saja daripada Ustazah. Ustazah harap kamu dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan amalkan apa yang telah kita pelajari ya. Jadi alhamdulillah Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.